السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Jadi kita pada muka surat 130 kitab terjemahan 130, yakni larangan nikah mut'ah. Okey. Okey, masya-Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hari suara insya-Allah boleh jelas lah. Ada mikrofon kita depan ni. Suara okey lah kot, insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Barakallahu fikum. Larangan nikah mut'ah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala pada muka surat 130, adapun nikah mut'ah terjemahannya, maka telah sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menghalalkannya pada tahun pembebasan kota Mekah, yakni pada Fathu Makkah, dan juga telah sahih bahawa beliau melarang nikah, yang nikah mut'ah itu pada tahun pembebasan kota Mekah juga. Okey. Untuk lebih jelas kita boleh tengok footnote kat bawah tu. Hadis riwayat Muslim dalam An-Nikah, bab nikah mut'ah, ada hadis daripada hadis Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani bahawa dia pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembebasan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarin aku telah mengizinkan kepada kalian untuk bersenang-senang dengan kaum perempuan, yakni mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Kerananya barang siapa yang di sisinya ada perempuan dengan cara nikah mut'ah seperti ini, maka hendaknya dia membiarkannya pergi." Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mut'ah pada tahun pembebasan kota Mekah, ketika kami memasuki Mekah. Kemudian kami tidak keluar darinya sampai beliau melarang kami melakukannya. Nikah mut'ah ni terjemah dalam bahasa kita dia panggil nikah kontrak lah. Dan nikah yang ada perjanjian, dia ada mas kahwin. Mas kahwin dia ada, dibayar mas kahwin. Kemudian perjanjian itu berlaku sampai kepada satu ketika lah, satu masa, kan? Sebulan ke 2 bulan ke, setahun ke, 5 tahun ke. Lepas tu dia jadi terlerai dengan kontrak tadi lah. Itu dipanggil nikah mut'ah, yang pada awalnya dibenarkan, kan? Kemudian diharamkan pada hari pembukaan kota Mekah, dan pada hari itu juga dihalalkan. Lepas tu keesokannya diharamkan pula. Baik, kata Ibn Qayyim, hanya saja diperselisihkan apakah beliau melarangnya pada perang Khaybar. Ada dua pendapat. Adapun yang benar, larangan itu terjadi pada tahun pembebasan kota Mekah. Ini maksudnya yang benar. Yang kita Qayyim, adapun yang benar, larangan itu terjadi pada tahun pembukaan kota Mekah. Sedangkan larangan pada perang Khaybar hanyalah larangan memakan kaldai peliharaan. Kaldai jinak, ini kaldai peliharaan. Ali berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaum Khaybar
bahawa Rasulullah melarang pada hari perang Khaybar an mut'atin nisa, ya, nikah mut'ah dengan wanita, wa naha 'anil humri al-ahliyah, dan baginda melarang daripada memakan keldai peliharaan. Hanya untuk mematahkan argumentasi Ibnu Abbas. Jadi Ali dia kata Ibnu Abbas, ucapan tu yang Nabi larang mut'ah pada hari Khaybar tu dan memakan daging peliharaan, keldai peliharaan itu, untuk mematahkan hujah Ibnu Abbas dalam kedua masalah ini. Sebab Ibnu Abbas dia berpegang kata boleh nikah mut'ah tadi. Lalu sebahagian perawi mengira bahawa pengkaitan dengan perang Khaybar kembali kepada dua masalah ini sekaligus. Ya. Jadi cerita tentang perang Khaybar dan cerita tentang pembukaan kota Mekah tu kan, yang berkaitan dengan pengharaman nikah mut'ah itu berlaku di kota Mekah. Jadi perawi tersalah, dia tersalah, mana tersilap lah. Sehingga dia pun meriwayatkan dari segi maknanya. Kemudian sebahagian perawi menyebutkan salah satu daripada kedua masalah ini secara tersendiri. Lalu mengaitkannya dengan perang Khaybar. Tersilaplah. Penjelasan masalah ini telah berlalu dalam pembebasan kota Mekah. Baik, secara lahir ini secara zahir lah. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan pembolehan mut'ah kerana dinukil dalam sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Dia berkata, dari Ibnu Mas'ud, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami tidak membawa isteri-isteri kami. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, apakah kami boleh melakukan pengembirian? Maksud dia kasih lah. Kan? Tetapi Rasulullah SAW melarang kami melakukannya. Kemudian, beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai waktu tertentu, yang nikah mut'ah. Kemudian Abdullah membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-Maidah ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Akan tetapi dalam As-Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah dengan wanita. Pengharaman ini terjadi setelah pembolehannya. Pada awalnya boleh. Ya? Jadi maknanya selepas itu tak boleh lagi dah. Kalau tidak, maka itu mengharuskan mut'ah dihapus sebanyak 2 kali ya, kalau ikut. Ya? Sebenarnya sekali ya. Dan Ali tidak akan berhujah dengan dasar itu untuk mematahkan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja yang menjadi letak permasalahan, apakah pengharaman ini bersifat mutlak selama-lamanya ataupun pengharamannya seperti pengharaman bangkai dan darah. Kan? Maksudnya tak boleh makan bangkai kecuali ketika darurat. Kan? Tak boleh minum darah kecuali ketika darurat. Begitu juga maknanya pengharaman menikahi wanita, kan, hamba, kan, yang diperbolehkan dalam keadaan darurat dan khawatir
terjatuh dalam perzinahan. Inilah yang dianalisa oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga dia memfatwakan halalnya mut'ah dalam keadaan darurat. Akan tetapi tak kala manusia ketika itu terlalu meremehkan masalah ini dan mereka tidak terbatas dalam keadaan darurat saja, beliau akhirnya menahan diri memfatwakan bolehnya dan sekaligus meralat fatwanya yang di awal dia kata boleh tu. Dia kata lepas tu tak boleh lah. Ini maksudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian faslun, nikah saat ihram haji atau umrah. Ketika saat ihram haji, ya. Sama ada ihram haji atau umrah, boleh ke tak boleh? Di sini. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, adapun menikah dalam keadaan ihram, sama ada haji atau umrah lah, maka telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam syarah Muslim, dalam sahih Muslim, melalui riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, tak boleh dinikahi. Ya, maksudnya yang menikah ni dia laki-laki lah, lelaki atau perempuan yang berihram tak boleh lah nak berkahwin. Dia kena ta'alul dulu baru boleh lah. Kalau ihram tak boleh. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, namun terjadi perbezaan pendapat tentang apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika telah keluar daripada ihram tahallul. Maimunah ni Ummul Mukminin, ibu saudara sebelah ibu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, atau masih dalam keadaan ihram. Ibn Abbas berkata beliau menikahinya ketika sudah selesai ihram. Maknanya Ibn Abbas berkata beliau menikahinya dalam keadaan ihram. Sedangkan Abu Rafi' berkata beliau menikahinya ketika sudah selesai ihram. Khilaf lah kan antara Ibn Abbas dengan Abu Rafi' radhiyallahu anhuma. Jadi kata Abu Rafi', beliau menikahinya, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika sudah selesai ihram. Ini dah tahallul lah. Dan aku yang menjadi perantara di antara keduanya, kata Abu Rafi'. Perkataan Abu Rafi' lebih kuat daripada ditinjau daripada beberapa sisi. Pertama, ketika itu dia adalah seorang laki-laki dewasa yang dibaligh lah. Sedangkan Abdullah bin Abbas ketika itu belum baligh. Bahkan umurnya ketika itu baru sekitar 10 tahun. Maka ketika itu Abu Rafi' lebih kuat hafalannya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Rafi' sendiri yang menjadi perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Dan melalui tangannya lah pembicaraan berlangsung. Ya. Ini tentang Abu Rafi' lah. Karenanya dia tentu saja lebih mengetahui tentang selok-belok kejadiannya daripada Ibn Abbas. Dia telah memberikan isyarat dengan ini untuk memastikan keakuratan, kesahihan, kebenaran beritanya. Dan meyakinkannya. Sebab dia tidak menukilnya dari orang lain. Bahkan dia terlibat langsung dalamnya, dalam kes itulah.
Kemudian yang ketiganya, Ibnu Abbas tidak bersama Nabi SAW dalam umrah itu. Sebab ia adalah umrah al-qadha, umrah qadha. Ini umrah Nabi SAW yang Nabi pergi kan sebelum tu. Berlaku perjanjian Hudaybiyah kan. Jadi tak boleh buat umrah. Dia kata tahun depan datang, tahun ni tak boleh. Itulah maksudnya Nabi dipanggil umrah qadha tu. Nabi bilang para sahabat balik. Tahun depan tu pergi pula untuk melaksanakan umrah. Dipanggil umrah qadha. Jadi Ibnu Abbas ketika itu termasuk orang-orang yang lemah yang Allah berikan uzur kepada mereka. Dari kalangan anak-anak, dan ia hanya mendengarkan kisah ini tanpa menghadirinya. Ini yang ketiga lah. Yang keempat pula, tak kala beliau SAW masuk ke Mekah, beliau mulai dengan tawaf di Kaabah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu mencukur rambut. Setelah itu keluar daripada ihram, yang tahallul. Termasuk perkara yang diketahui bersama, kata Ibn Qayyim di sini, rahimahullah, beliau tidak menikahi Maimunah dalam perjalanan menuju ke Mekah. Tidak pula menikahinya sebelum tawaf di Kaabah. Dan tidak juga ketika dalam keadaan beliau tawaf. Ini sudah dimaklumi bersama bahawa pernikahan tidak terjadi saat-saat tersebut. Maka bisa dipastikan kebenaran ucapan Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Yang kelimanya, para sahabat radhiyallahu anhu menyalahkan Ibnu Abbas dan tidak menyalahkan Abu Rafi'. Maksud dia apa? Jadi maknanya mereka menyokong apa yang disebut oleh Abu Rafi' dan tidak menyokong apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kemudian yang keenam, ucapan Abu Rafi' sesuai dengan larangan Nabi SAW menikah dalam keadaan ihram. Nabi dah larang. Sedangkan ucapan Ibnu Abbas menyelisihinya. Maka pendapat Ibnu Abbas ini mengharuskan salah satu daripada dua perkara. Apakah larangan itu telah dihapus atau pembolehan menikah dalam keadaan ihram. Khusus untuk Nabi SAW. Dan kedua perkara ini bertentangan dengan hukum asal. Tidak ada dalil yang mendukung salah satunya sehingga tidak boleh diterima. Yang ketujuh, anak saudara keponakannya, anak saudara Maimunah yang bernama Yazid bin Al-Aqsam, Yazid Al-Asham, menyaksikan Rasulullah SAW menikahinya dalam keadaan sudah selesai ihram, yang lepas tahallul lah. Dia berkata, Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu ajma'in. Habislah. Situ poin dia. Mana tak boleh menikah dalam keadaan ihram lah. Dan tidak boleh dinikahi. Kalau lelaki-lelaki dan perempuan dua tak boleh lah. Habis kita masuk pula tentang faslun, pengharaman menikahi wanita penzina. Baik, adapun menikahi penzina, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pengharamannya dalam surah An-Nur. Dan Allah Taala mengabarkan bahawa barang siapa yang menikahinya, maka mungkin dia adalah penzina atau seorang musyrik. Dua tu hal dia.
Hal itu kerana baginya dua kemungkinan. Komitmen dengan hukum Allah Ta'ala dan meyakini kewajipan baginya untuk melaksanakannya, atau tidak meyakininya. Okey, ada dua hal ni. Sama ada begini, sama ada begitu. Okey, kalau dia tidak komitmen dengannya dan tidak meyakini pengharamannya, maka dia adalah orang musyrik. Ya? Dan kalau dia komitmen dengannya dan meyakini kewajipannya, hal itu atasnya, lalu dia menyelisihinya, maka dia adalah penzina. Kemudian Allah menegaskan pengharamannya dengan firman-Nya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan demikian itu ke atas orang-orang beriman. Surah An-Nur ayat 3. Kemudian kata beliau lagi rahimahullah, tidak tersembunyi bahawa klaim, yakni dakwaan penghapusan kandungan hukum ayat di atas dengan firman-Nya, wankihul ayama minkum, ya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Al-ayama ni wanita-wanita yang tidak bersuami lah, atau berjanda. Termasuk dakwaan yang paling lemah. Okay? Dia kata ayat ni, surah An-Nur ayat 32 ni telah membatalkan, menasahkan An-Nur ayat 3. Ini adalah dakwaan yang paling lemah, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Lebih lemah lagi darinya adalah memahami kata kahwin pada ayat itu adalah dengan erti berzina. Rasulullah Al-Quran Allah kata wa ankihu kan. Wa ankihu, dan kahwinkanlah al-ayama minkum. Jadi maknanya di sini perkataan nikah, bukan perkataan zina. Kerana jika demikian, maka makna ayat akan menjadi laki-laki penzina tidak berzina kecuali dengan wanita penzina atau wanita musyrik. Dan wanita penzina tidak ada yang menzinahinya kecuali laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Sungguh kalam Allah harus dijaga daripada hal semacam inilah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kena berhati-hatilah dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi haramlah mengahwini wanita penzina. Sebab tu kalau mana berlaku perzinaan dan mengandung wanita tadi kan, jadi diharamkan bahawa lelaki yang berzina dengan dia untuk berkahwin dengan dia. Gitu. Sehingga kalau maksudnya diharamkan macam mana? Sehingga mereka bertaubatlah. Bertaubat maknanya berkahwinlah. Gitu. Bantahan bagi mereka yang memahami kata wanita penzina pada ayat itu dengan arti wanita penzina yang musyrik. Ini bantahan. Demikian pula memahami ayat ini dengan arti wanita penzina lagi musyrik adalah pemahaman yang sangat jauh dari lafaz dan susunan kalimahnya. Kata Ibn Qayyim, bagaimana bisa boleh difahami demikian? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala hanya membolehkan untuk menikahi wanita-wanita merdeka dan yang budak dengan syarat al-ihsan, yang tidak pernah berzina lah. Al-ihsan, menjaga maruah dia, kemaluan dia, iaitu mempunyai kehormatan. Allah berfirman kerananya. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihat
غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Kerana itu kahwinilah mereka dengan seizin majikan mereka. Ini budak perempuan, hamba perempuan je kan. Dan berilah mas kahwin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai dia panggil apa nama, piaraannya ataupun sebagai kekasih. Begitu. Jadi Allah hanya membolehkan untuk menikahinya dalam keadaan seperti ini, tidak pada keadaan lainnya. Dan ini bukanlah termasuk daripada penetapan hukum berdasarkan dalil makna tersirat. Kerana hukum kemaluan pada asalnya adalah haram. Ya, asalnya adalah haram, melainkan dia berkahwin. Gitu. Maka pembolehannya hanyalah terbatas pada apa yang diterangkan oleh syariat. Dan selainnya berada di atas hukum asal pengharaman. Itu maksudnya. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Ya, Allah kata begitu. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang keji adalah para penzina. Ini mengharuskan bahawa barang siapa yang menikahi mereka, maka dia juga keji seperti mereka. Itu dia. Kecuali mereka bertaubat lah. Bertaubat je lain lah. Kan? Bertaubat atas kesalahan. Allah Ghafur Rahim. Begitu. Ditambah lagi di antara kebusukan yang paling busuk, kata Ibn Qayyim rahimahullah, adalah kalau seorang laki-laki menjadi suami seorang penzina. Ini lagi teruk lah. Dan kebusukan ini telah terpatri dalam fitrah seluruh makhluk. Dan perbuatan ini betul-betul tercela di sisi mereka. Okay? Itu dia. Seorang suami kahwin dengan wanita penzina. Tak boleh diterima lah hakikat ni kan. Macam mana dia kahwin dengan wanita penzina? Dan sebab itu penzina itu tidak bisa dipercaya sehingga sangat memungkinkan dia akan merosak ranjang rumah tangga seorang lelaki. Sebab dia biasa berzina dengan orang, dia akan berzina lagi. Dan akan ikut kepada laki-laki yang menikahinya, anak-anak yang bukan dari keturunannya. Akan lahir anak yang bukan daripada keturunan dia. Sementara pengharaman telah eksis. Ya? Meski tanpa sebab ini. Maksudnya, pengharaman itu dah berlaku dah pun. Walaupun tak ada sebab ni. Ya? Ada dia. Tanpa berlaku peristiwa yang disebut di sini pun memang dah diharamkan. Dan begitu juga Nabi SAW telah memisahkan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dia nikahi dalam keadaan hamil akibat perzinaan. Nampak tak? Jadi macam mana hari ni kita tengok kan, budak perempuan ni berzina dengan budak lelaki, kemudian dia mengandung. Kemudian untuk tutup aib, maka dikahwinkan di antara lelaki dan perempuan yang mengandung ni. Macam mana? Sedangkan Nabi SAW pisahkan mereka berdua. Kan? Ni. Wanita memisahkan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang dia nikahi dalam keadaan hamil. Wanita itu akibat perzinaan. Tak kisah hamil dengan siapa, dengan dia ke sendiri, dengan orang lain ke, tak kisah. Itu. Hal lain, Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi rahimahullah pernah meminta izin, radhiyallahu anhu, dia pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi anak seorang penzina. Dia minta izin ni. Okay? Wanita tu nama Anak. Maka Rasulullah membacakan kepadanya ayat dalam surah An-Nur lalu bersabda, jangan kamu nikahi dia. Hadis riwayat Abu Daud bawah tu. Ya.
dalam An-Nikah bab firman Allah Ta'ala, laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. Okay? Hadis sahih lah. Jadi Nabi kata, la tankiha, janganlah kamu kahwin dengannya. Masuk pula faslun, fasal yang baru. Hukum beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang masuk Islam dan mempunyai lebih daripada 4 atau memperisterikan dan mempunyai isteri lebih daripada 4 atau memperisterikan 2 orang wanita bersaudara. Jadi apa hukum Nabi SAW tentang perkara ini? Mari kita tengok. Dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata sesungguhnya Ghailan ni sebenarnya tengok 226 bawah tu. Beliau adalah Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi, termasuk pemuka dan orang yang terpandang daripada Bani Thaqif. Beliau dan anak-anaknya masuk Islam setelah ditaklukkannya Taif. Al-Marzubani berkata dalam Mu'jam Asy-Syu'ara, seorang yang mulia. Dia ni adalah seorang yang mulia dan pelantun syair. Beliau termasuk hakim suku Qais pada zaman jahiliyah. Biografi terdapat dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dan dalam kitab Al-Isabah. Kan? Itulah dia tentang Ghailan tadi. Jadi Ghailan ni, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Ibnu Umar kata Ghailan dia masuk Islam dan dia mempunyai 10 isteri. 10 orang isteri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ikhtar minhunna arba'an, pilihlah 4 orang di antara mereka. Dalam jalan lain Nabi kata, wa fariq sa'irahunna, dan tinggalkanlah yang lainnya. Nabi suruh ambil 4 je. Gitu. Kemudian Fairuz Ad-Dailami juga masuk Islam. Dan dia mempunyai isteri yang saling bersaudara, 2 beradik, adik kakak. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ikhtar ayyatuhuma syi'ta, pilihlah satu daripada 2 orang yang kamu kehendaki. Baik, hal ini mengandung keterangan sahnya pernikahan orang-orang kafir, kan? Dan dia boleh memilih siapa saja di antara isteri-isterinya, baik yang sudah lama maupun yang belakangan. Kerana beliau SAW menyerahkan pilihan kepada suami. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Abu Hanifah berkata, kalau dia menikahi mereka semua dengan satu akad, maka semua nikahnya batal. Dan jika dia menikahi mereka secara berurutan, maka yang sahnya hanyalah 4 pernikahan pertama dan setelahnya dia anggap rosak. Dia yang kelima sampai seterusnya lah. Tak boleh, tak sah lah. Tidak ada pilihan dalam hal ini. Tak ada pilihan. Dia kena ceraikan, kena tinggalkan. Yang lebih daripada 4. Yang kelima sampai yang ke seterusnya. Kemudian faslun, apabila budak belian menikah tanpa izin majikannya, hamba lah. Hamba ni dia kahwin tanpa izin majikannya, maka dia anggap sebagai penzina. Maksud hamba sini hamba perempuan lah. Apa sini hamba perempuan. Nabi SAW maaf, dia kata annal abda, bahawa seorang hamba
Al-abad ni hamba lelaki ya. Al-amah hamba perempuan. Jadi di sini dia terjemah tu budak kan. Jadi budak ni budak hamba lelaki lah maksud dia. Saya silap tadi saya sebut hamba perempuan. Hamba lelaki. Nabi SAW memutuskan jika seorang budak yang ni hamba lelaki menikah tanpa izin majikannya, tuannya lah, maka dia dianggap sebagai penzina. At-Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan. Okey. Faslun. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan antara Fatimah dan puteri Abu Jahal. Ya kan? Ali nak kahwin dengan anak perempuan kepada Abu Jahal. Gitu. Tengok riwayat dia. Bani Hisham bin Al-Mughirah pernah meminta izin kepada beliau Rasulullah SAW agar bisa menikahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan puteri Abu Jahal. Ini keluarga Abu Jahal, Bani Hisham. Akan tetapi beliau tidak mengizinkan. Nabi tak izinkan. Seraya berkata, kan, bersabda, illa an yurid ibn Abi Talib an yutalliq ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama Fatimah bid'atun minni yaribuni ma rabaha wa yu'dhini ma adhaha inni akhafu an tuftana Fatimatu fi diniha wa inni lastu uharrimu halalan wa la uhillu haraman walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah fi makanin wahidin abadan. Maknanya begini. Yang dia pun minta, Bani Hisham minta supaya Ali kahwin dengan anak perempuan Abu Jahal lah, kabilah dia. Nabi kata, kena nak kecuali kalau Ali bin Abi Talib mahu mentalak puteriku, ceraikan dan menikahi puterinya, puteri Abu Jahal. Kerana sungguhnya Fatimah adalah bahagian dariku, menyusahkan aku apa yang menyusahkannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya. Sungguhnya aku khawatir kalau Fatimah akan mendapatkan ujian pada agamanya. Sungguh aku tidaklah mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, puteri seorang utusan Allah tidak boleh berkumpul dengan puteri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya. Ini dia. Jelas. Hukum dia jelas. Dalam sebuah lafaz selalu beliau SAW menyebutkan salah seorang menantunya. Jadi Al-As bin Ar-Rabi' dia dan beliau memujinya dengan mengatakan, dia bercerita kepada aku lalu dia berkata jujur, dan dia berjanji kepada aku lalu dia mematuhinya. Tentang Al-As bin Ar-Rabi', menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hukum ini mengandung beberapa perkara, dia kata. Pertama, kalau seorang laki-laki mensyaratkan kepada calon isterinya bahawa dia tidak akan berpoligami, ni kan, dia janji, sebelum kahwin dia janji untuk tidak poligami, maka dia wajib untuk memenuhi syarat tersebut. Wajib. Sehingga apabila dia berpoligami, maka isterinya berhak membatalkan pernikahan. Sisi penetapan dalil dari hadis tersebut untuk masalah ini adalah bahawa beliau SAW mengabarkan kalau hal itu akan mengganggu dan menyakiti Fatimah, dan hal itu juga akan mengganggu dan menyakiti beliau SAW. Sementara sudah diketahui bersama bahawa beliau SAW menikahkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma agar Ali tidak menyakiti dan menyusahkannya, serta jangan menyakiti dan menyusahkan bapaknya. Walaupun hal ini tidak dipersyaratkan dalam lafaz nikah, akan tetapi hal ini sudah diketahui secara pasti terkandung dalam akad tersebut. Ya kan? Benda yang jelas lah, mudah gitu.
Kemudian penyebutan beliau tentang menantunya yang lain, Al-As bin Ar-Rabi' tu kan. Serta pujian yang terhadapnya bahawa dia berkata kepada beliau lalu dia jujur dalam ucapannya dan berjanji kepada beliau, ya. Lalu dia menepatinya. Di sini terdapat motivasi dan dorongan kepada Ali radhiyallahu anhu agar mencontohinya. Ini mengesankan bahawa menantunya yang satu ini telah pun berjanji kepada beliau tidak akan menyusahkan dan tidak menyakiti puteri beliau, yakni Al-As bin Ar-Rabi'. Maka beliau mendorong Ali untuk memenuhi janjinya sebagaimana menantu beliau yang lain telah memenuhi janji mereka. Ini dia. Kemudian sesuatu yang dipersyaratkan menurut kebiasaan sama seperti yang dipersyaratkan dengan ucapan. Di sini. Okey, فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. Sesuatu yang dipersyaratkan menurut kebiasaan sama seperti yang dipersyaratkan dengan ucapan. Baik, untuk faham lagi dia kata, dari kisah ini disimpulkan kaedah sesuatu yang disyaratkan menurut uruf. Uruf ni pada adat kebiasaan lah. Sama hukumnya dengan sesuatu yang disyaratkan dengan lafaz. Dan jika yang disyaratkan itu tidak ada, maka yang membuat syarat berhak membatalkan akad. Kalau diumpamakan kebiasaan suatu kaum adalah mereka tidak pernah mengeluarkan kaum wanita daripada rumah mereka, dan mereka juga tidak mengizinkan suami-suami mereka melakukan selama-lamanya. Lalu adat mereka ini terus berlanjut, maka hal ini sama seperti syarat yang diucapkan. Kaedah ni sesuai dengan kaedah-kaedah para ulama Madinah. Kaedah Ahmad rahimahullah menyatakan syarat menurut kebiasaan sama dengan yang diucapkan. Maksudnya yang berlaku kebiasaan berlaku, kan? Syarat dia memang orang tahu kalau buat ni syarat dia begini, ya. Dan maksud dia tidak ada pada ucapan. Kaedah-kaedah Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan syarat menurut kebiasaan sama, okay, dengan yang diucapkan. Kerana mereka mewajibkan pembayaran upah kepada orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci, atau kepada orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci atau tukang jahit, atau yang menyerahkan adunan tepung kepada pembuat roti, atau bahan makanannya kepada tukang masak yang mereka belanja untuk mendapatkan upah, atau seorang masuk ke tempat pemandian, atau seorang menyuruh orang lain mencucikan pakaiannya sementara orang itu profesinya mencuci untuk mendapatkan upah, atau yang demikian. Lalu dia tidak mensyaratkan upah kepada mereka, maka dia harus membayar upah yang berlaku umum tadi. Maksudnya orang tu tak kata apa, tapi upah kena bayar lah. Macam mana yang biasa dia ambil tadi. Kerananya kalau diumpamakan seorang wanita berasal daripada rumah yang kebiasaan keluarganya para menantu laki-laki di situ tidak boleh berpoligami, kan? Walaupun dia tak cakap, tapi uruf dah jadi hukum lah. Dan keluarga tersebut tidak membolehkan mereka melakukannya, serta adat mereka berlangsung terus-menerus seperti itu, maka hal itu tidak boleh. Yani hal itu dia kata tidak boleh poligami, sesuatu hal yang disyaratkan dengan ucapan. Baik, kemudian dia kata lagi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata lagi, demikian pula kalau wanita termasuk wanita yang sudah diketahui tidak membolehkan seorang laki-laki berpoligami kerana kemuliaannya, keturunannya dan kehormatannya, maka tidak berpoligami dengannya adalah sama
kalau dipersyaratkan dengan ucapan. Orang ni macam mana hukum dia pula? Baik, karenanya pimpinan kaum wanita di alam semesta kan, dan putri dari pimpinan anak Adam seluruhnya, dia adalah wanita yang lebih berhak dengan syarat ini. Syarat maknanya walaupun tak dicakap pada awal-awal, tapi syarat dia tak nak poligami. Gitu. Sehingga kalau Ali pun mensyaratkannya dalam akad, maka itu hanyalah sebagai penguat, bukan membuat syarat yang belum ada. Jadi saya nak buat syarat ni kena ada lagi lah. Kena ada hukum dia dulu. Baik. Hikmah larangan bagi Ali berpoligami. Jadi Nabi SAW larang Ali berpoligami. Pada larangan beliau kepada Ali untuk tidak memadu antara Fatimah radhiyallahu anha dengan puteri Abu Jahal, terdapat hikmah yang sangat mendalam. Itu dia hikmah dia. Apa hikmah dia? Iaitu bahawa seorang wanita mengikuti darjat suaminya. Jika wanita itu sendiri mempunyai darjat tinggi dan demikian pula suaminya, maka dia berada pada kedudukan yang tinggi kerana dirinya dan sekaligus kerana suaminya. Jadi beginilah keadaan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan puteri Abu Jahal dan Fatimah radhiyallahu anha berada pada derajat yang sama. Tidak lain, dia tidak mana kerana faktor dirinya sendiri, dan tidak pula kerana faktor orang lain. Ni. Kerana ada perbezaan yang sangat jauh antara keduanya, maka poligami Ali terhadap pimpinan kaum wanita di alam semesta tidaklah terpuji secara syariat dan tidak pula secara takdir. Beliau SAW telah memberikan isyarat akan hal ini dengan sabdanya, Nabi SAW, mana ayat dia tadi? Surah Nabi kata, demi Allah, puteri seorang utusan Allah tidak boleh berkumpul dengan puteri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya. Ini hadis ni. Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah SAW wa bintu aduwillah fi makanin wahidin abadan. Mana ya? Jadi fahadha imma yatanawal darajah al-akhar bilafzihi aw isyaratihi, dia kata. Jadi di sini dia kata sama ada dia akan mencapai derajat yang lain dengan lafaznya ataupun dengan isyarat dia ataupun tanda dia. Kemudian fasal pula. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram dinikahi di antara wanita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertamanya pernikahan para ibu. Menikah dengan ibu mana boleh. Allah telah mengharamkan para ibu, dan mereka adalah semua wanita yang kamu dan dia mempunyai hubungan kelahiran dari pihak ibu maupun bapa. Misalnya ibu-ibunya, ibu-ibu daripada bapa-bapaknya dan kakek-kakeknya daripada pihak laki-laki dan wanita, dan seterusnya ke atas. Nenek dan terus kepada yang di atas lah. Kemudian pengharaman menikahi anak-anak perempuan. Ya.
Allah Ta'ala mengharamkan anak-anak perempuan dan mereka adalah semua perempuan yang dinisbahkan kelahiran kepadamu. Misalnya, puteri-puteri kandungmu, anak-anak wanita dari puteri-puteri kandungmu, cucu lah. Anak-anak mereka. Dan seterusnya ke bawah. Ini semua haram lah. Kemudian pengharaman menikahi saudara-saudari perempuan dan bibi-bibi daripada pihak ayah. Allah Ta'ala mengharamkan saudara-saudara wanita daripada semua arah. Serta mengharamkan bibi, iaitu semua saudari daripada bapa-bapakmu. Dan seterusnya ke atas. Daripada seluruh arah, dia kata. Tak boleh kahwin lah. Dengan mak saudara, sebelah ayah ke, sebelah mak ke, sampai walaupun sampai ke atas sana. Gitu. Perincian tentang bibi. Bibi ni mak saudara, mak saudara bagi paman. Adapun bibi bagi paman. Kalau paman itu daripada pihak bapa, maka wanita itu adalah bibi bapakmu juga. Tapi kalau si paman daripada pihak ibu, maka bibinya bukanlah mahram bagimu. Maka dia tidak masuk dalam kategori bibi untukmu. Adapun bibi si ibu, maka dia termasuk ke dalam golongan bibi yang diharamkan engkau nikahi. Sebagaimana bibi bapakmu masuk dalam kategori bibi yang diharamkan bagimu. Mak saudara lah. Mak saudara. Kemudian pengharaman menikahi bibi-bibi daripada pihak ibu. Mak saudara belah ibu pula. Allah Ta'ala telah mengharamkan bibi-bibi daripada pihak ibu, iaitu saudari-saudari ibumu dan ibu-ibu daripada bapa-bapakmu dan seterusnya ke atas. Tak boleh berkahwin dengan mereka ni lah. Kemudian perincian tentang bibi daripada pihak ibu pula. Mana mak saudara sebelah ibu lah. Okay? Bagi paman bibi dari pihak bapa dan bagi bibi daripada pihak ibu. Kita tengok. Adapun dia kata Syekh rahimahullah ta'ala, dia kata adapun bibi daripada pihak ibu bagi paman dari pihak ibumu, kalau si paman itu hanya satu bapa dengan ibumu, maka bibinya bukanlah mahram bagimu. Tapi jika si paman satu ibu dengan ibumu, maka bibinya adalah haram bagimu. Kerana dia termasuk kategori bibi daripada pihak ibu. Adapun bibi pada pihak bapa bagi bibimu daripada pihak ibu. Jika hubungannya dengan ibumu hanya seibu, maka pamannya bukanlah mahram bagimu. Tetapi jika hubungannya adalah sebapa, maka bibinya daripada pihak bapa adalah haram bagimu. Kerana dia adalah paman dari pihak bapa bagi ibumu. Ayat ni macam berbelit-belit kan. Tapi nak faham dia, maknanya baca pelan-pelan tengok. Sekarang ni masalah kahwin dengan mak saudara. Dengan mak saudara. Itu dia. Boleh ke tak boleh hukum dia. Ini dah sebut dalam apa yang kita baca tadi lah. Kemudian pengharaman anak-anak perempuan daripada saudara laki-laki dan anak-anak perempuan daripada dari saudari perempuan. Tak boleh kahwin. Allah Ta'ala mengharamkan anak-anak perempuan daripada saudara laki-laki dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan. Maka ini mencakup semua saudara laki-laki dan saudara perempuan daripada semua arah, serta semua anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah. Ke bawah lah. Itu dia. Di sini kita tengok perincian tentang pengharaman menikahi saudari susuan. Menikah dengan saudara susu. Haram. Tak sah. Allah Ta'ala mengharamkan ibu susu. Tak boleh nikah dengan ibu susu. Maka termasuk ke dalamnya ibu-ibunya. Daripada arah bapa-bapa dan daripada arah ibu-ibunya. Dan seterusnya ke atas. Setelah perempuan yang menyusui menjadi ibu bagi yang disusui, maka pemilik air susu itu iaitu suami atau majikan.
Kalau yang menyusui, seorang budak menjadi bapa bagi yang disusui. Sedangkan bapa-bapa si suami perempuan yang menyusui atau majikannya menjadi kakek-kakek bagi yang disusuinya. Mengharamkan wanita yang menyusui secara khusus untuk menyitir bahawa pemilik susu itu, yakni suami atau majikan perempuan yang menyusui, lebih tepat lagi disebut sebagai bapa susu lah. Kerana susu perempuan yang menyusui itu adalah milik suami atau majikannya. Itu dia. Air susunya ada kerana ia dicampuri oleh suaminya atau majikannya. Kalau tidak, tak ada air susu. Oleh kerana itu, Rasulullah memutuskan pengharaman dengan adab, dengan sebab air susu bagi orang yang membuahi. Maka telah sah daripada beliau SAW, baik melalui pernyataan tekstual maupun isyarat pengharaman. Kerana susuan mencakup hingga ibu dan bapa, susuan bagi seorang yang disusui. Dia. Dan yang menyusui itu juga menjadi anak bagi keduanya. Serta keduanya menjadi orang tua baginya, yakni yang menyusu. Maka ini mengharuskan semua laki-laki dan saudara wanita daripada kedua orang tua itu, kedua orang tua susuan itulah, adalah bibik daripada pihak ibu dan bibik daripada pihak bapa bagi yang menyusu. Serta semua putera dan puteri mereka berdua adalah saudari dan saudaranya. Maka Allah mengingatkan dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 23. Sini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, kat mana tadi? An-Nisa 23. Dan saudari-saudari perempuan kamu sesusuan. Wa akhawatukum min ar-radha'ah. Akhawatukum ini saudari-saudari perempuan kamu daripada satu ibu susu lah, maksudnya. Ada kongsi susu dengan kamu. Saudara sesusu, maksud gitu. Bahawa pengharaman kerana susuan juga mencakup semua saudara lelaki dan saudara wanita daripada keduanya. Sedangkan susu, sebagaimana juga mencakup semua anak-anak mereka, maka sebagaimana mereka menjadi saudara dan saudari susuannya, demikian pula semua paman, pak saudara daripada pihak ibu, bibi atau daripada pihak ibu bagi kedua orang tua susuannya. Juga adalah paman-paman dan bibi-bibi bagi yang menyusu. Begitu pula dengan paman, pak saudara dan mak saudara daripada pihak bapa kedua orang tua susuan itulah. Perkara pertama berdasarkan pernyataan tekstual dan yang lain berdasarkan indikasi lah, penunjuk dia. Sebagaimana cakupan keharaman ini bagi ibu susuan berdasarkan pernyataan tekstual dan cakupan bagi bapa susuan berdasarkan indikasinya, maksudnya petunjuk dia lah. Ini adalah metod menakjubkan yang tercakup dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali semua orang mendalaminya, mencermati makna-maknanya dan di sisi penetapan dalilnya. Dari sinilah sehingga Rasulullah SAW menetapkan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan kerana susuan apa-apa yang diharamkan kerana keturunan tadi, nasab. Kemudian kita lagi Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata lagi, akan tetapi penetapan dalil itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk penetapan dalil. Okey.
Dia kata, ada akan tetapi penetapan dalil itu ada dua bentuk. Ada yang tersembunyi dan ada yang nampak jelas. Maka beliau mengumpulkan keduanya untuk umat agar penjelasan menjadi sempurna dan kesamaran itu jadi hilanglah. Adapun orang yang pemahamannya tidak sampai pada penetapan dalil yang tersembunyi, maka dia tetap bisa melihat penetapan dalil yang jelas dan tampak. Ini dia. Kemudian pengharaman menikahi ibu-ibu para isteri, mak isteri kita lah, diharamkan kahwin dengan mak isteri kita. Allah Ta'ala mengharamkan ibu-ibu dari isteri-isteri, termasuk dalamnya ibu si isteri dan seterusnya ke atas, daripada jalur nasab dan penyusuan, baik seseorang sudah bercampur dengan isterinya itu maupun belum, kerana status ini berlaku kepada mereka semua. Kemudian pengharaman menikahi anak-anak perempuan daripada isteri-isteri, jadi anak-anak tiri lah, diharamkan berkahwin dengan anak-anak tiri. Jadi kita sampai sini insya-Allah, kita tandalah di situ. Sambung lagi lah, maknanya bab ni kita hanya baca macam tu sajalah, tanpa huraian apa. Sebab ialah baca insya-Allah kita boleh faham gitu. Jadi kita berhenti sini lah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.